اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 31. Baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'alluq kalam, menunjuk kalam akan yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Menunjuk akan yang mustahil, yang wajib dan yang mustahil dan yang harus ni, yang wajib, yang mustahil, yang harus, seperti ilmu juga. Sebab ilmu pun ta'alluqnya mengetahui akan yang wajib, mengetahui akan yang mustahil, dan ilmu juga mengetahui akan yang harus. Kalam menunjuk akan yang wajib, menunjuk akan yang mustahil, menunjuk akan yang harus. Jadi seperti ilmu samalah, mengetahui akan yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Akan dia tu, itu sama je. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Tetapi ta'alluq ilmu, dia tambah lain pula ni. Begitu juga ta'alluq samak dan basar. Ni dahulu cerita dah ni. Ta'alluq inkishaf, nama dia. Inkishaf, buat kurungan, itu terjemahan kepada inkishaf, nyata dan terang. Dan ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah, yakni menunjuk. Mana menunjuk? Seperti dahulu. Mana dahulu? Menunjuk akan yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Dan ta'alluq kalam, ta'alluq kalam ni kalam masdari lah. Ta'alluq kalam ni kalam masdari, fungsi sifat kalam. Ta'alluq kalam, fungsi sifat kalam, menunjuknya, itu dilalah. Menunjuknya itu dilalah akan yang wajib. Mana terdahulunya? Hak menunjuk akan yang wajib, yang boleh mengerti, yang dengar tu akan perkara yang wajib. Yang terdahululah, anallahu la ilaha illa ana. Ni hak terdahulu. Itu kalam menunjuk akan perkara yang wajib. Dan yang mustahil, mana yang mustahil? Yang terdahulunya, an innallaha salisu salasa. Dan yang harus, mana ta'alluq kalam menunjuk akan perkara yang harus. Contohnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tu hadis musuh 30 tu. Anallahu la ilaha illa anna, itu menunjuk akan perkara yang wajib. Innallaha salisu salasah, itu menunjuk akan perkara yang mustahil. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu kalam menunjuk akan perkara yang harus.
Kalau menunjuk akan perkara yang wajib, banyaklah perkara yang wajibnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu menunjuk atas perkara yang wajib. Wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Itu menunjuk akan perkara yang wajib. Qul huwallahu ahad. Itu kalam menunjuk akan perkara yang wajib. Ini takluk kalam. Menunjuk tu bahasa Arab disebut dilalah. Jadi kalam menunjuk akan yang wajib dan yang mustahil, dan juga dan yang harus. Mana yang harus? Allah Ta'ala cerita hak berkaitan dengan perkara yang berkait dengan kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lah. Ini semua perkara yang harus ada dan juga harus tiada. Jadi menunjuk ni akan yang wajib dan yang mustahil dan yang harus ni seperti ilmu juga. Seperti ni bukan pada menunjuk, pada yang wajib, yang mustahil, yang harus. Pada situ. Sebab kalau kalam ditakluk 3 tu. Menunjuk akan yang wajib, yang mustahil, yang harus. Ilmu takluk dia mengetahui. Mengetahui akan yang wajib, mengetahui akan yang mustahil, mengetahui akan yang harus. Seperti ilmu di sini bukan pada menunjuk. Sebab menunjuk hanya kalam. Pada akan yang wajib, akan yang mustahil, akan yang harus. Sebab apa? Sebab ilmu mengetahui yang wajib. Mana yang wajibnya? Zat dan sifat Allah. Allah mengetahui tak berkaitan dengan zat Allah? Mengetahui. Allah mengetahui tak berkaitan dengan sifat Allah sendiri? Allah mengetahui. Ini dipanggil mengetahui perkara yang wajib. Perkara mustahil, Allah Ta'ala tahu juga. Mana perkara mustahil? Anak Allah. Allah Ta'ala tahu anak Allah tu tak ada. Anak Allah tu mustahil. Isteri Allah mustahil. Allah Ta'ala tahu isteri Allah tak ada. Mana Tuhan tahu perkara mustahil? Ada syarik bagi Tuhan, ada sekutu bagi Tuhan, ada Tuhan yang kedua. Itu perkara mustahil. Allah Ta'ala tahu bahawa syarik, sekutu bagi Allahnya tak ada. Itu tahu perkara mustahil. Tahu perkara harus? Ni lah, kita ni lah. Kita ni kan perkara yang harus ada, harus tiada. Allah, sifat Allah, perkara yang wajib ada. Anak Allah, isteri Allah, Tuhan yang kedua, itu perkara yang mustahil nak ada. Adapun kita, perkara yang harus ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Jadi hal kita yang harus ada, harus tiada, Allah Ta'ala tahu ke tak? Allah Ta'ala tahu segala-gala perkara. Jadi tahu yang wajib, tahu yang mustahil, tahu yang harus. Kalam dia dilalah menunjuk akan yang wajib, menunjuk akan yang mustahil, menunjuk akan yang harus. Jadi tiga-tiga ni ta'alluq belaka ni kalam dan ilmu. Ni acak kali dah sebut ni. Qudrah iradah hanya bertakluk kepada perkara yang harus jua. Perkara wajib, perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Harus je ni. Mana makhluk ni? Hak ada ni makhluk ni. Berkait dengan kudrah dan iradah. Allah menentukan pada azal sampai masa Allah yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Mana perkara yang harus? Perkara wajib tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah. Zat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Sebab kudrah ni ta'alluq dia, fungsi dia, kerjaan dia adalah mengada, meniada. Jadi apabila ta'alluq kudrah ni mengada, meniada, mestilah akan perkara yang terima ada, terima tiada. Apakah perkara yang terima ada, terima tiada? Perkara haruslah makhluk ni. Adapun perkara yang wajib, hak tu ada sedia kala.
tidak terima tiada sama sekali. Jadi apabila perkara wajib ni ada sedia kala, kudrahnya kerjanya mengada. Lepas tu Allah ada sedia kala, sifat Allah ada sedia kala, kudrah peseng mengada. Mengada macam mana ada sedia kala? Dia mengada ni perkara yang asalnya tak ada, kudrahnya mengada, baru kena. Mana perkara yang asalnya tak ada? Inilah kita lah harus ada, harus tiada. Kenapa kata harus tiada? Dahulu tiada, harus ada. Tengok Tuhan buat kemudian. Harus tiada, nanti tiada pula kemudian. Itu mana akal boleh terima, ada tiada, akal boleh terima. Jadi kudrahnya mengada meniada, kenalah dengan kudrah. Adapun yang wajib, zat Allah dan sifat Allah ada sedia kala. Takkanlah kudrah mengadakan akan zat Allah yang ada sedia kala. Kudrah Allah mengadakan akan sifat Allah. Sifat Allah tu ada sedia kala. Jadi mengada perkara yang sedia kala ada, tu sia-sia, dia panggil tahsilul hasil. Mengadakan yang sudah sedia kala ada, tu mustahil. Kemudian takluk kudrahnya meniada. Yang wajib zat Allah dan sifat Allah terima tak tiada? Tak terima. Sebab zat Allah, sifat Allah wajib ada, tak terima tiada sama sekali. Lepas tu kudrah pesengnya meniada. Dah yang wajib tidak terima tiada, tak kena dengan kudrah iradah. Hak mustahil pula. Hak mustahil tak ada lah. Mustahil tak ada. Lepas tu kudrah mengada. Kerja dia kudrah mengada. Perkara mustahil ni terima tak ada. Anak Allah akal boleh terima ada? Isteri Allah akal boleh terima ada? Tak boleh terima ada. Dah kudrah mengada. Ni perkara mustahil tak terima ada, maka tak kenalah dengan kudrah yang peseng dia mengada. Sebab perkara mustahil, perkara yang tak terima ada sama sekali. Dah kalau gitu gak satu laginya kudrah meniada. Perkara mustahil ni tiadanya sedia kala. Nak pergi tiada barang yang tiada, sia-sia orang panggil. Sebab itulah kudrah iradah tidak berkait dengan yang wajib dan yang mustahil. Lepas tu yang harus je lah. Itu takluk kudrah iradah. Hak takluk yang wajib, yang mustahil, yang harus, kalam dan ilmu. Dua je. Kudrah iradah hak harus saja. Hak dipanggil mumkinun tu lah. Mumkinun, mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Sama je makna dengan jaiz yang harus. Taklah perkara-perkara gini ni dia mendalami. Tapi mustahak juga tu. Sebab kadang-kadang orang kita tanya pelik. Allah Ta'ala kuasa segala-galanya. Segala-gala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas tiap-tiap sesuatu Tuhan kuasa. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan ia Allah dengan tiap-tiap sesuatu mengetahui. Tengok. Sama ayat tu kan? Allah kuasa akan tiap-tiap sesuatu. Allah mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tu kena hurailah pula tu. Tiap-tiap sesuatu tu apa? Tiap-tiap sesuatu tu apa? Ayat sama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Maksud lebih sama je lah. Mana apa? Tuhan kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sekalian Tuhan kuasa. Sekalian Tuhan tahu. Sekalian ni sama ke? Dok sama. Tuhan kuasa akan sekalian perkara yang dikehendaki oleh Allah iradah. Ada ni. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dikehendaki oleh iradah. Iradah mendaki ada,
kudrah mengadakan. Iradah menghendaki tiada, kudrah meniadakan. Maka iradah Allah, kehendak Allah, kehendak tak akan pakai wajib, tak kait. Kehendak tak akan pakai mustahil, tak kait. Maka tetap sesuatu ni yang harus je lah Allah Ta'ala kuasanya. Lepas tu yang wajib yang mustahil Allah Ta'ala lemah ke? Tak lemah. Tapi bukan ta'aluk dia, bukan fungsi dia, bukan tugas dia. Dah seperti lemah. Lemah kalau ta'aluk dia, fungsi kerjaan dia, tiba-tiba tak boleh nak buat, baru panggil lemah. Ini hak wajib mustahil, bukan ta'aluk kudrah iradah. Nak letak lemah macam mana? Ada ni. Kemudian Allah Ta'ala dengan tiap sesuatu amat mengetahui. Sesuatu ni semua sungguhlah hak wajib Tuhan tahu, sesuatu hak mustahil Tuhan tahu, sesuatu hak harus Tuhan tahu. Jadi syai'in tu dia kena hurah. Sebab Allah Ta'ala amat kuasa dengan tiap-tiap syai', tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan tiap-tiap syai', dengan tiap-tiap sesuatu. Sesuatu ni apa? Hak kuasa Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh iradah. Dan iradah kehendak perkara yang harus, bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Lepas tu barang yang Tuhan tidak kehendak, Tuhan kuat. Tuhan barang Tuhan terkehendak, Tuhan tak buat lah. Tuhan lemah ke? Tak. Sebab itu barang yang tidak dikehendaki oleh Allah, Allah tak buat lah. Allah tak buat. Sebab apa? Sebab Allah tidak kehendak. Kalau Allah tidak kehendak sampai masa Allah buat, jadi macam kita tak mikir apa-apa pun, tiba-tiba jadi buat. Tu kita pening. Kita ni hak kita menentu dah, memang dah hak ning nak buat, sampai masa lupa. Tiba-tiba hak tidak kehendak nak buat tu kita terbuat. Tengok. Faham? Kenapa kita? Sebab kita lalak, jahil. Hak kita netunya dalam kepala ni duk mikir dah nak beli benda ni. Sampai masa tak beli. Kita terbeli hak lain, hak banyak dah di rumah. Sebab apa kita tu? Lalak, jahil. Tu kita. Jadi kalau Allah tidak kehendak, Allah buat. Allah kehendak sampai masa Allah tak buat, mustahil pesen tu. Tu pesen kita. Jadi perkara yang Allah tidak kehendak, Allah tak buat lah. Jadi sesuatu yang Allah Ta'ala amat kuasa, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dia kata. Tapi sesuatu yang Allah Ta'ala mengetahui, sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, dan sesuatu yang harus. Ayat sebut syai' belaka. Amat kuasa atas sekalian tiap-tiap sesuatu, amat mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa dia? Dia kena huraian lah pulaknya. Jadi hak bertakluk pada yang wajib dan yang mutaharruh ni selain daripada kalam, ilmu. Lepas tu dia kata seperti ilmu juga. Seperti ni bukan pada menunjuk, pada dilalah bukan, pada akan yang wajib dan yang mustahil dan yang harum. Tetapi walaupun ta'aluk kalam seperti ta'aluk ilmu, tetapi ta'aluk kalam nama dia pulaknya, dia tambah pulak begitu juga ta'aluk samak dan basar, nama dia ta'aluk inkisyaf. Yakni nyata dan terang. Dan ta'aluk kalam, ta'aluk dilalah, yakni menunjuk. Menunjuk ni seperti dahulu. Menunjuk yang seperti dahulu mana? Menunjuk akan yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Kita hak samak basar inkisyaf, kita bicara dah di muka surat 29 tu lah. Samak basar ta'aluknya inkisyaf. Ta'aluk samak basar dan ilmu. Tiga-tiga ni ta'aluk inkisyaf, nama dia lah. Jadi walaupun ilmu sama dengan kalam, sama pada akan yang wajib, akan yang mustahil, akan yang harus.
Tapi takluk ilmu inkishaf, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Takluk kalam dilalah, menunjuk akan yang wajib, menunjuk akan yang mustahil, dan menunjuk akan yang harus. Nah, takluk lain-lain. Dia kata seperti tadilah, akan yang wajib, akan yang mustahil, dan akan yang harus. Itu seperti di situ. Jadi ilmu inkishaf, samak basar inkishaf, nyata. Tapi nyata tak samalah. Macam kita nyata dengan ilmu, nyata pasal lain. Nyata daripada pendengaran, nyata pasal lain. Nyata daripada basar penglihatan, nyata pasal lain. Tapi kalau kita gak, bila ada ilmu, nyata bagi kita akan sesuatu perkara. Sebelum kita mengetahui, tak nyata. Lepas belajar kita tahu, jadi nyata. Nyatalah tu ilmu. Dengan telinga pun nyata juga, melalui pendengaran. Dengan basar nyata juga, melalui penglihatan. Nanti dipanggil inkishaf. Adapun kalam dilalah, menunjuk. Kalau kalam kita contohnya menunjuk apa yang kita kehendak. Sebelum kita berkata-kata, orang pun tak tahu apa yang kita kehendak. Bila kita berkata-kata, yang pertama menunjukkan bahawa orang tu tidak bisu. Yang kedua menunjuk bahawa apa benda yang orang tu kehendak. Kalau senyap ni, kebisu kawan ni. Lepas tu, apa kehendak dia? Mana kita tahu? Dia mari daripada tadi dah, tapi senyap je. Apa benda dia nak tak tahu. Contohnya, dia pun buka mulut. Nyatalah menunjuklah bahawa dianya bukan bisu. Lepas tu menunjuk apa yang ia kehendak daripada kalam dia tu. Itu dilalah dia panggil. Nama takluk tu, nama fungsi tu. Kalau kudrah, takluknya taksir, memberi bekas. Memberi bekas lah. Hak tak ada jadi ada, hak ada jadi tak ada, hak gerak jadi diam, hak diam jadi gerak. Itu panggil taksir. Boleh nampak, boleh dengar kita ni. Itu semua mari daripada taksir kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takluk kudrah dipanggil taksir, memberi bekas, mengada meniada tu kudrah lah. Iradah takhsis. Iradah takhsis. Mana apa? Iradah ni menentu, menetap, memutuskan. Itu takhsis iradah. Pada ni. Ini kadang-kadang semua tu datang dari taksir kudrah Allah. Semua tu datang daripada takhsis iradah Allah. Kita dengar tu, kita faham tu. Yang berlaku ni kesemuanya datang daripada taksir kudrah Allah. Sebab apa? Sebab takluk kudrah, nama dia taksir, memberi bekas. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Taksir hanyalah takluk kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku pada kita setiap saat, itulah taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak taksir kudrah ni dipanggil ibraz. Ini istilah ilmu belaka. Ibraz. Ibraz ni menzahirkan. Apa makna menzahirkan? Bila Allah taksir, memberi bekas, mengada meniada, zahirlah bagi kitanya apakah takhsis iradah pada azal yang hanya Allah mengetahui. Dia gitu. Sekarang takhsis iradah pada azal, dia dipanggil takhsis iradah pada azal. Jadi takhsis iradah pada azal hanya Allah yang mengetahui. Sampai masa taksir kudrah lah yang menzahirkan, menibrazkan, menimbulkan. Nyata bagi kitanya, itulah takhsis iradah Allah pada azal yang gaib, yang malaikat pun tak tahu. Nanti dia panggil ibraz. Istilah belaka lah tu. Yelah, mana kita tahu benda akan datang. Hak takhsis iradah Allah pada azal. Sampai masa Tuhan pun menzahirkan. Sekarang ni Tuhan buat kitanya ada di Masjid Bukit Payung. Nyata bagi kitanya pada masa ni
kita ada di Masjid Bukit Payung ni, hak takhsis iradah Allah, hak azali yang hanya Allah yang mengetahui. Mana itu datang dari taksir kudrah Allah, menzahirkan apakah takhsis iradah Allah pada azal. Dia kalau tempat-tempat yang sentiasa mengaji kaedah sifat 20, macam contohlah, macam contoh di Fatani contohnya, itu sebutan je. Ini semua adalah takhsis iradah Allah pada azal. Orang pun dengar tu faham dah. Apa dia? Takhsis iradah Allah pada azal. Iradah ta'alluqnya takhsis, menentu, menetapkan. Mana disebut takhsis iradah Allah pada azal, mana apa? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, tanjizi qadim bagi iradah. Tapi disebut tu bagi orang merekanya clear dah. Taksir kudrah Allah. Kemudian takhsis iradah Allah pada azal. Ini istilah ilmu belaka lah ni. Istilah ilmu semuanya bahasa Arab belaka. Istilah ilmu mana-mana pun bahasa Arab belaka. Tapi istilah ilmu tu panggilan-panggilan ilmu yang disepakati oleh ulama ni, kita kena dengar tu tahulah. Dengar tahu dah apa dia takhsis iradah pada azal. Pada ni. Kemudian berkaitan dengan kalam ni, takluk dilalah. Ini saya pernah sebut dah sebelum ni. Bila takluk kalam ni dilalah, maka kita tidak akan keliru dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun tu. Kun fayakun. Kun ni mana apa? Ada olehmu. Fayakun maka adalah pekerjaan tu. Kun. Kalau faham kalam ni dilalah bukan taksir, maka tak timbullah fahaman Tuhan menjadikan dengan kun. Dok kena. Tuhan menjadikan tu dengan kudrah. Khalaqallahu samawati wal ard. Tuhan ni khalik. Tuhan ni menjadi, bukan Tuhan berkata. Tuhan ni khalik. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah menjadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Allah ni menjadi. Bukan berkata. Kun ni kalam. Maka tak timbullah fahaman salah. Allah Ta'ala buat dengan sekali kun. Kun tu kalam. Kalam dilalah. Menunjuk. Ada apa menunjuk sini? Menunjuk bahawa Allah Ta'ala menjadikan suatu segera seperti Allah kata kun. Menunjuk apa? Segeranya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah seperti Allah Ta'ala kata kun. Tapi Allah buat dengan kun. Kun kalam. Kalam dilalah. Bukan taksir. Taksir kudrah. Biasa dah dengar? Tuhan buat dengan kun. Kun tu kata kalam. Dia ginilah kita pun cakap juga jenis majaz seumpama tu. Demo tak apa. Buat dengan mulut je. Dia kata kita buat dengan mulut. Tak, bukan buat dengan mulut. Makna apa ni? Suara laku. Cerita je orang pun turut buat. Bukan buat dengan mulut. Demo senang. Cakap jadi lalu. Oh, cakap jadi. Boleh jadi dengan bercakap. Tak boleh faham betul benar. Oh, demo cakap je jadi lalu. Oh, terror ni. Buat dengan cakap. Tak. Bukan buat dengan cakap. Dia kata cakap jadi ya. Makna cakap ni orang buat selalu. Segera. Kita cakap berkali-kali. Tak gerak-gerak pun. Dia mencakap sekali je jadi lalu. Jadi buat dengan cakap. Bercakap tu kalam.
Buat ni dengan tenaga lah buatnya. Kudrah yang ada di kita. Jadi kalau faham kalam ni dilalah, bukan taksir, fahamlah bahawa bukan Tuhan buat dengan kun. Jadilah, adalah, maka jadilah sesuatu. Dah itu kalam. Dilalah, menunjuk. Menunjuk di mana? Menunjuk atas segeranya perbuatan Allah buat tu jadi lalu seperti Tuhan kata kun. Begitu jelah. Maknanya kita sendiri pun ada juga cakap yang majaz seumpama tu. Cakap jadi. Oh, cakap jadi. Tu kalam dilalah. Ilmu samak basar inkishaf. Qudrah taksir. Iradah takhsis. Ni ta'alluq dia, fungsi dia. Habis. Ta'alluq kalam 3 bahagi. Maksud pada ta'alluq kalam 3 ta'alluq. Yang pertama ta'alluq tanjizi qadim, yang kedua suluhi qadim, yang ketiga tanjizi hadis. Ada 3 ni macam samak dan basar juga. Samak dan basar, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Ini pun istilah ilmu. Yang kita panjang dawi mati molek nak faham 3 ta'alluq, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis adalah hak mudahnya di samak dan basar. Samak basar, tanjizi qadim, Allah mendengar, Allah melihat sedia kala akan zat Allah yang qadim dan sifat Allah yang qadim. Pada ni. Kemudian Allah mendengar dan melihat akan makhluk. Bila ni? Selepas makhluk diadakan. Dia panggil tanjizi hadis. Sebelum makhluk diadakan oleh Allah, Allah belum mendengar, Allah belum melihat. Bila Allah mendengar dan melihat akan makhluk ni? Selepas diadakan. Makhluk ni baharu hadis. Allah Ta'ala mendengar dan melihat pun hadis juga, baharu tanjizi hadis. Allah mendengar dan melihat akan makhluk yang hadis, yang baru ada ni, bilakah Allah patut boleh melihat? Boleh melihat tu sedia kala, boleh mendengar, boleh melihat tu sedia kala. Suluhi qadim bagi samak dan basar. Ada 3-3. Untuk mudahlah untuk kita memahami tanjizi qadim, suluhi qadim dan tanjizi hadis, istilah ilmu. Hak kalam ni dia agak payah sikit. Hak antara 3 ta'alluq ni. Mana yang pertama ta'alluq tanjiz qadim. Mana iaitu ta'alluq kalam. Erti ta'alluq kalam menunjuknya menunjuk kalam kepada lain daripada suruh dan tegah. Berarti setakat tu. Lain daripada suruh dan tegah. Mana hak Tuhan menunjuk sedia kala ni? Yang lain daripada suruh dan tegah ni. Anallahu la ilaha illa ana lah. Allah kata aku ni Tuhan, tiada Tuhan melainkan aku. Tu Tuhan menunjuk sedia kala dah. Sebab tu bukan suruh. Tu bukan tegah. Suruh mana? Aqimus salah. Tu suruh. Tu suruh. Tegahnya mana? Wala taqrabuz zina. Tu tegah. Jadi kalau suruh tegah belum lagi. Sebab apa? Sebab yang disuruh, yang ditegah belum lagi Allah Ta'ala buat. Sekarang contohnya kalam suruh apa? Aqimus salah lah. Diri oleh kamu akan semayang. Tegahnya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Itu tegah. Dan Allah Ta'ala suruh tegah sedia kala. Tegas sedia kala macam mana? Sebab yang dituju suruhan dan tegahan tu belum Allah Ta'ala buat. Tetapi kalam Allah yang menunjuk atas kepada yang lain daripada suruh dan tegah. Kepada yang lain. Kepada yang lain ni sedia kala lah. Sedia kala Allah Ta'ala menunjuk akan perkara yang bukan suruh, bukan tegah. Mana apa? Contoh tadilah. Seperti benda yang wajib tu. Anallahu la ilaha illa ana. Tu Tuhan menunjuk sedia kala dah. Tanjiz qadim.
Anallahu la ilaha illa ana. Itu hak di zat Allah Subhanahu wa taala. Sedia kala. Sebab apa? Sebab bukan suruh. Bukan tegah. Anallahu la ilaha illa ana tu. Jadi menunjuknya kepada lain daripada suruh dan tegah. Adapun pada suruh dan tegah itu tanjizi hadis. Itu tanjizi hadis. Pada ni. Bila dijadikan manusia, maka Allah Ta'ala pun suruh, Allah Ta'ala pun tegah. Bila ni? Selepas daripada ada yang disuruh, ada yang ditegah. Sebelum lagi ada orang yang disuruh, orang yang ditegah, Tuhan belum lagi menyuruh, belum lagi menegah lah, sebab tak ada lagi. Adapun kepada yang lain dia suruh tegah tu sedia kala. Itu tanjizi qadim. Kepada suruh tegah bawah, iaitu tanjizi hadis. Ni atas pandangan ni takluknya ada 3. Satu pandangan. Satu pandangan laginya, atau ni payah sikit ni, sebab ini aul ni litanwi'il khilaf dia panggil. Ada khilaf ulama sini ni. Ini kaul yang kedua ni, pandangan yang kedua. Atau kepada suruh dan tegah, tetapi tidak disyaratkan ada yang disuruh dan yang ditegah. Mana apa ni? Tetapi tidak disyaratkan. Maksudnya tetapi berlaku atas kaul, atas pandangan ulama yang berkata tidak disyarat ada yang disuruh dan yang ditegah. Jadi gini. Sekarang ni hak kalam Allah, yang lain disuruh tegah, macam anallahu la ilaha illa ana. Sedia kala dah Allah menunjukkan tanzil qadim. Suruh dan tegah pun sedia kala juga. Sedia kala juga suruh dan tegah pun. Atas pandangan mana ni? Atas pandangan suruh tegah ni tidak disyaratkan ada yang disuruh dan ada yang tegah. Dah yang disuruh tak ada lagi, yang ditegah tak ada lagi. Nak suruh pada siapa? Nak tegah pada siapa? Suruh yang disimpan, tegah yang disimpan, suruh yang dicadangkan. Suruh yang Tuhan cadang. Mana sekarang ni yang disuruh belum lagi ada, tapi Tuhan cadang dah sedia kala akan menyuruh, akan menegah. Tapi sedia kala Allah cadang untuk menyuruh menegah ni, ada tak lagi orang yang disuruh ditegah? Belum ada. Tak syarat, tak syarat. Tak syarat suruh kena ada yang disuruh. Tak syarat tegah kena ada yang ditegah. Kalau syarat macam pandangan pertama tu, kena ada yang disuruh tegah, kena tunggu ada dululah. Barulah kalam menunjuk akan suruhan, sebab ada dah orang yang disuruh, tegahan sebab ada orang yang ditegah dah. Tu jadi tanjiz hadis lah jadinya pula. Sebab apa? Sebab orang yang disuruh, orang yang ditegah adanya hadis baru. Jadi suruh tegah syarat kena ada orang yang disuruh, orang yang ditegah. Jadi kena baru jugalah jadinya. Pada ni. Pandang kedua dah tak? Tuhan menunjuk akan suruhan, Tuhan menunjuk akan tegahan, Tuhan menunjuk akan perkara-perkara lain sedia kala. Tanzil qadim belaka. Sebab apa? Sebab kalam Allah menunjuk kepada suruh aqimus solah, kalam Allah menunjuk atas tegah wala taqbuz zina. Tak syarat ada orang tu dulu, tak syarat ada orang hok nak dilarang daripada zina tu dulu, tak syarat. Dah Tuhan suruh tegah, yang disuruh yang ditegah belum lagi ada, dah tak syarat. Suruh tegah dipanggil suruh tegah yang disimpan, yang Tuhan cadang, yang Tuhan sedia pada sedia kala. Pada ni. Atas pandangan yang kedua ni, takluk kalam hanya satu sahaja. Tanjizi qadim. Mana tanjizi qadimnya? Hak anallahu la ilaha illa ana, tanjizi qadim menunjuk pada sedia kala dah Allah Taala Tuhan. Hak aqimus solah, diri oleh kamu semayang, wala taqbuz zina, Tuhan menunjuk sedia kala juga.
Sedia kala yang disuruh tak ada lagi. Tak syarat. Tak syarat kena ada yang disuruh. Tak syarat kena ada yang ditegur. Lepas tu suruh tegah kepada siapa dah tak ada lagi. Suruh tegah yang disimpan. Itu sedia kala. Hak dicadang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tu sedia kala. Macam saya sebut lepas lah. Kita ni suruh larang ni kita cadang lama dah. Kita nak suruh begini, nak larang dah, kita cadang lama dah. Tapi tak jumpa dengan kawan tu. Jumpa kita pun suruh, kita pun tegur. Tapi kita cadang tu bila? Sedia kala dah kita cadangnya. Bukan sedia kala. Lama dah kita cadang. Nak suruh dia buat benda ni. Nak larang dia daripada buat perkara ni. Kita cadang tu bila? Lama dah. Tapi tak kebetulan jumpa dia. Bila jumpa, barulah kita pun suruhlah depan dia buat jumpa dah. Tapi cadangan kita nak suruh ni lama dah. Dah gitulah. Jadi maknanya Allah Tanzil Qadim suruh tegah pun Tanzil Qadim juga. Sedia kala suruh tegah. Tapi suruh tegah yang Tuhan cadang, yang Tuhan sediakan pada sedia kala. Jadi Tanzil Qadim satu sahaja. Satu sahaja takluk. Hak Tanzil Qadimnya hanya kalam yang menunjuk kepada selain daripada suruh dan tegah. Sebab pandangan ni kata suruh dan tegah syarat kena ada dahulu yang disuruh, kena ada dahulu yang ditegah. Kita contoh orang lah. Jadi oleh kerana orang ni adanya baharu, kalam menunjuk akan suruh dan tegah pun baharulah juga. Jadi tanjizi hadis. Hak nombor 3 tu. Atas kau ni. Atas pandang kata suruh tegah syarat kena ada dahulu yang disuruh. Syarat kena ada dahulu yang ditegah. Satu pandang yang kedua ni pula, kalam menunjuk kepada suruh dan tegah sedia kala. Tetapi tidak disyarat ada yang disuruh tegah. Mana yakni tetapi berlaku atas qaul, atas pandangan ulama yang berkata suruh dan tegah ni tak syarat kena ada yang disuruh, tak syarat kena ada yang tegah terlebih dahulu. Jadi kalau suruh tak syarat ada yang disuruh, tegah tak syarat ada yang tegah, maka Allah Ta'ala suruh dan tegah sedia kala. Tanjizi Qadim. Walaupun pada suruh, walaupun pada tegah, suruh tegah yang disimpan, yang dicadangkan. Sampai masa barulah Tuhan suruh, lalu Tuhan suruh lah tu sampai masa. Sampai masa Tuhan suruh, Tuhan tegah tu pergi pada hak takluk kudrah lah pulaknya. Tapi hak iradah, hak kalam ni Tanzil Qadim sahaja. Satu takluk je kalam. Itu pandangan muktamad sebenarnya. Dalam kitab Takribul Ikhwan, Takribul Ikhwan, takluk kalam hanya satu. Mana termasuk suruh dan tegah. Yang mana tak syarat, tak syarat ada yang disuruh, tak syarat ada yang ditegah. Manapun ni sedia kala Tuhan simpan, sedia kala Tuhan mengsediakan, Tuhan cadangkan akan suruhan dan tegahan. Tapi belum suruh tegah lagi sebab tak ada lagi. Siapa masa adalah yang disuruh ditegah ni, barulah Tuhan suruh tegah sungguh. Waktu pergi pada takluk kudrah tanzizi hadis. Di situ pula tu. Tapi kalam hanya ada satu takluk saja, Tanzizi Qadim. Hak kalam menunjukkan atas anallahu la ilaha illa ana, itu bukan suruhan, itu bukan tegahan. Hak tu sifat kalam menunjukkan sedia kala. Suruh tegah sedia kala dah. Tanzizi Qadim Allah mengsediakan, Allah cadang, Allah sipang suruhan dan tegahan sedia kala. Sebab tak syarat ada yang disuruh, tak syarat ada orang yang ditegah. Atas pandangan yang kedua ni, takluk kalam hanya ada satu.
ta'alluq tanzih qadim, inilah pandangan yang muktamad. Kalaulah atas pandangan kata suruh tegah ni mestilah kena ada orang yang disuruh, orang ditegah. Atas pandangan tu jadi ta'alluq kalam ada 3 lah pulaknya. Dah hak tanzih qadim ni kalam, ta'alluq kalam kepada apa? Kepada perkara selain daripada suruhan, kepada perkara selain daripada larangan. Mana? Anallahu la ilaha illa ana. Itu tak ada suruhan di situ. Allah Ta'ala menceritakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kalam menunjukkan atas yang wajib, anallahu la ilaha ana, itu tanzih qadim. Kalam menunjuk atas aqimus solah, kalam menunjuk atas wala taqrabuz zina, itu tanzih hadis. Sebab apa? Sebab nak suruh semayang, nak tegah di zina, kena ada yang disuruh orang, kena ada yang ditegah orang. Orangnya adanya baharu hadis, maka suruh tegah pun baharu tanzih hadis. Gitu je. Kan ni. Tak apalah, kita minggu depan kita sebelum sambung kita undur pula sikit lagi. Gitulah, kita undur pula sikit lagi. Ya biasalah mula-mula ni dia belang-belang sikit. Belang-belang, ulang sikit, terbuka sikit. Tu semua atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak cepat-cepatlah, hak lambat-lambatlah. Sebab apa? Sebab kita usaha, kita tak boleh bekas sama sekali. Kitanya usaha. Ni hak pecahan-pecahan ta'alluq ni rawamidi ilmil kalam, hak dalam-dalam daripada ilmu tauhid, hak fardu kifayah. Gitu je lah. Jadi sekarang ni kita pakai atas pandangan yang mengatakan suruh dan tegah, syarat kena ada yang disuruh yang ditegah. Itu atas pandangan tu. Jadi ta'alluq ada nombor 2 sulhi qadim, ta'alluq ada nombor 3 tanzih hadis. Sebab apa? Sebab suruh tegah atas pandangan kata syarat kena ada yang disuruh dahulu, syarat kena ada yang ditegah dahulu. Dia hak tu ada. Kedua, jadi hak pandangan kata suruh tegah ni tak syarat ada yang disuruh, tak syarat ada yang tegah. Atas pandangan tak ada lah sulhi qadim, tak ada lah tanzih hadis, tak ada lah. Sebab apa? Sebab kalam Allah menunjuk akan semua perkara sedia kala. Termasuk suruh tegah pun sedia kala. Tapi yang disuruh belum lagi ada, manusia belum dijadikan. Yang ditegah pun belum lagi ada, manusia belum dijadikan. Jadi suruh tegah yang disimpan, yang dicadang oleh Allah Ta'ala. Bila ada manusia, Allah Ta'ala pun suruh, Allah Ta'ala pun tegah. Suruh tegah sampai masa tu, itu pergi kepada ta'alluq kudrah tanzih hadis pula waktunya. Di hak kalamnya hanya ada satu ta'alluq tanzih qadim atas pandangan kedua, tapi itulah pandangan yang muktamad. 2 suluhi qadim. Ta'alluq kalam erti, kalau kita tengok ertinya lah dah. Erti ta'alluq kalam suluhi qadim ni menunjuk kalam kepada suruh dan tegah. Tetapi disyaratkan ada yang disuruh dan ditegah sebelum daripada ada keduanya. Tetapi disyarat ada yang disuruh dan ditegah. Berarti setakat tu. Berarti setakat tu. Tetapi disyarat ada yang disuruh dan ditegah. Tetapi ni jikalau berlaku kita atas kaul yang berkata suruh tegah ni syarat kena ada yang disuruh, kena ditegah. Suluhi qadim ni bila bertakluk? Sebelum daripada ada keduanya, ada yang disuruh dan yang tegah. Dia gini. Sekarang atas pandangan suruh tegah, syarat kena ada yang disuruh, yang ditegah. Syarat kena ada manusia. Barulah kalam menunjuk atas suruh, aqimus salah. Kalam menunjuk atas tegah, wala taqrabuz zina. Contohnya kan. Tapi syarat kena ada disuruh ditegah.
Sebelum ada keduanya, sebelum ada suruh tegah, suluhi qadim. Kenapa? Patut sedia kala Tuhan menyuruh dan menegur, tapi belum lagi suruh tegah sebab tak ada lagi. Cuma suluhi, boleh je. Ada ni. Boleh sahaja. Tapi tak suruh tegah lagi sebab syarat. Kena ada yang disuruh, syarat kena ada tegah. Kita ambil sekali lagi. Yang tiga, tanzih hadis. Ta'aluk kalam yang tiga ni, erti-erti ta'aluk kalam, tanzih hadis, menunjuk kalam kepada suruh dan tegah. Tetapi disyarat ada yang disuruh dan tegah. Ayat ni payah. Tetapi berlaku atas kaul yang berkata suruh tegah, syarat kena ada yang disuruh dan tegah. Jadi tanzih hadis ni bila? Kemudian daripada ada keduanya, kemudian daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Jadi kita kena balik semula. Jadi sekarang ni hak kalam yang tidak berkait dengan suruhan, kalam yang tidak berkait dengan tegahan, anallahu la ilaha illa ana, itu tanzih qadim dah Tuhan menunjuk pada azal. Ada ni sesat tu. Hak sekarang ni Tuhan bukan nak suruh, Tuhan bukan nak tegah. Anallahu la ilaha illa ana, Tuhan kata. Aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Ini bukan suruhan, ini bukan tegahan. Maka ta'aluk kalam anallahu la ilaha illa anna ni hak di zat Allah tu lah. Tanjizi qadim, sedia kala dah tu. Sedia kala dah Tuhan menunjuk akan perkara yang bukan berkait dengan suruhan. Bukan perkara berkait dengan larangan. Sesat tu. Itu zat qadim. Macam mana pula dengan kalam yang menunjuk akan suruhan? Kalam yang menunjuk akan larangan. Dan Quran kan banyak suruhan kan? Dan Quran kan banyak larangan kan? Itu satu contoh je tu. Suruhan aqimus solah, larangan wala taqrabuz zina. Larangan banyak dalam Qurannya. Ni ni hak larangan daripada mengumpat dalam Quran, larangan daripada hasad dalam Al-Quran, banyak larangannya. Ada ni, larangan daripada makan harta anak yatim, larangan daripada makan harta riba. Dalam Quran ni banyak larangan. Ada ni. Jadi kalam menunjuk akan selain disuruh dan tegah, itu tanzih qadim. Ni pula hak kalam menunjuk atas suruhan dan tegahan. Kalam menunjuk akan suruhan dan tegahan ni, ulama jadi pecah dua pandangan. Pandangan muktamad, suruhan dan tegahan tidak syarat ada yang disuruh dan ada yang tegah. Tak syarat. Itu pandangan muktamad, tak syarat. Tuhan nak suruh macam mana, belum ada lagi orang yang nak disuruh. Kalam nak menunjuk atas larangan macam mana, orang yang hendak dilarang, belum lagi ada. Tak syarat. Tak syarat ada yang disuruh orang, tak syarat ada dilarang. Lepas tu suruhan larangan, hak kalam menunjuk ni, orang yang belum ada lagi. Suruhan dan larangan yang disimpan pada sedia kala, tanzih qadim sahaja, takluk kalam. Maknanya selain suruhan dan larangan, jelas tanzih qadim menunjuk pada sedia kala. Suruhan dan larangan pun tanzih qadim juga. Dan suruhan larangan sedia kala macam mana, yang disuruh manusia belum lagi ada, yang dilarang manusia belum lagi ada. Suruhan dan larangan yang disimpan, yang dicadangkan, yang disediakan sampai masa ada orang, ada Tuhan buat dah manusia, Tuhan pun suruh sungguh dah lah, Tuhan pun larang sungguh dah lah. Jadi suruhan larangan atas pandangan yang tidak syarat ada yang disuruh, ada yang larang. Suruhan larangan pun tanjizi qadim juga. Atas pandangan ni tak ada suluhi qadim, tak ada tanzih hadis. Di mati gitu. Tak ada. Satu takluk saja. Itu pandangan muktamad. Dah kitab kita dibuat 3 takluk. Satu pandangan, selain dia suruh dan tegah, clear. Itu tanzih qadim. Jelas. Yang disuruh, yang
ayat kalam menunjuk atas suruhan, kalam menunjuk atas larangan ni, syarat kena adalah yang disuruh dahulu. Syaratnya kena adalah yang dilarang dahulu manusia tu. Jadi sekarang ni yang disuruh, yang dilarang manusia tu adanya baharu. Jadi apabila Tuhan buat manusia, maka kalam Tuhan pun menunjuk akan suruhan, kalam Tuhan pun menunjuk akan larangan. Tapi yang disuruh, yang dilarang manusia ni hadis, maka kalam Allah pun menunjuk akan hadis jugalah, tanjizi hadis kepada suruhan dan ayat. Kalam di atas suruhan larangan, hak syarat kena ada dahulu yang disuruh dan yang dilarang. Ni. Selepas ada manusia, selepas ada manusia lah, Tuhan buat manusia, maka Tuhan pun suruh lah. Tuhan pun larang. Kalam menunjuk atas suruhan dan larangan ni tanjizi hadis, baharulah. Kemudian atas pandangan kalam di atas suruhan dan larangan ni syaratnya kena ada yang disuruh dilarang sebelum tu. Sebelum dijadikan manusia, yang disuruh yang dilarang tu. Sebelum tu suruhi koding. Patut padam, mana Allah boleh menunjuk atas suruhan dan larangan, tapi belum lagi lah, sebab belum lagi ada yang disuruh dilarang. Tapi bila Tuhan boleh menunjuk tu, suluhi kodim sedia kala juga. Ini atas pandangan kalam yang menunjuk atas suruhan dan larangan, syarat kena ada yang disuruh, syarat kena ada yang dilarang. Ni kita faham molek, kita kena buat gambar rajah sendiri baru dah faham. Buat gambar rajah. Kalam Allah menunjuk akan selain daripada suruh dan tegur, menunjuk akan anallahu la ilaha illa ana. Tu tak syarat, ada orang tak syarat tu. Jadi hak menunjuk tu sedia kala tanjizi qadim. Jadi kalam hak menunjuk akan suruhan ni, kalam Allah menunjuk atas larangan ni. Kalaulah yang disuruh belum lagi ada, kalau yang dilarang belum lagi ada, manusia tak buat lagi, nak suruh nak larang macam mana? Tak syarat ada yang disuruh yang dilarang. Lepas tu suruh teguh duk mana? Yang disimpan, yang disediakan, dicadang oleh Allah pada sedia kala tanjizi koding juga, suruhan dan larangan. Itu satu pandangan. Jadi takluk kalam hanya satu pandangan. Tak leh. Kalau ayat suruhan dan larangan, mesti syarat kena ada yang disuruh, ada orang tu dahulu. Ayat larangan mesti ada yang dilarang, orang tu kena adalah dahulu. Jadi orang yang disuruh, orang yang dilarang, adanya hadis baharu. Maka kalam di atas suruhan pun baharu juga, tanjizi hadis. Tapi sebelum Allah Ta'ala buat orang tu, suluhi qadim. Tuhan boleh menyuruh, boleh menegur, tapi belumlah. Sebab apa? Sebab belum lagi Tuhan buat orang yang disuruh dan orang yang dilarang. Jadi suluhi qadim. Jadi 3 takluk lah. Ada. Ada juga hok penak sikit dah. Yelah biasalah ni. Ni kitab Fatih Faedah kecek dah ni. Ada. Kalaulah anak biasa saya ceritalah hok kelas-kelas umum tu, hok sekadar padu ain, dak hura-hura gini, dak hura. Sebut sifat kalam Allah waktu kakak cukuplah. Hok panjang-panjang pecahan-pecahan ni dak ceritalah. Tapi dah kitab bawa cerita, kita kena cerita. Tapi kitab kecek dah ni, kitab kecek pun kita nak cari kitab tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, ngam-ngam fardu ain tak ada. Dia memang capu kecek-kecek pun dia capu juga fardu kifayah. Hak ngam-ngam fardu ain ni kecil sangat kitab pun kadang-kadang cukup pula fardu ain. Ada ni. Kalau besar sikit macam Fatih Faridah, capu dengan fardu kifayah dah. Kita nak ngam-ngam cukup-cukup fardu ain sebab kita nak fokus hak keutamaan dahulu ni. Kita pun ambil kitab kecil. Kadang-kadang fardu ain tak cukup pula. Atau orang ajarlah pula kena cukupkan fardu ain.
Contoh kalau kita kecil. Macam Nahdlatul Salikin, tauhid rekah je tauhid Nahdlatul Salikin. Tauhid Parti Parida ni besar sikit, panjang sikit. Tengok tauhid dan Nahdlatul Salikin kita yang kedua tu. Setengah daripada sifat yang wajib 20. Setengah daripada sifat yang mustahil lawan pada 20 tu. Lepas tu, tu pegangan cara tafsil. Kan jadi faham sifat Tuhan 20 kan? Tak, tu tafsil. Ijma' Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil ada langit ada bumi. Tu fardu ain tu. Tapi dia tu sakit cerita ke tak? Tak, tak cukup tu. Sebab dia pendek. Tu atas orang mengajar lah pula kena cukup. Ada ni. Tapi kalau kelas yang dulu saya pernah mengajar pejabat contohnya, tu nak fokus pada fardu ain. Jadi ambil kitab kecil, lepas tu tak cukup fardu ain pun tak apa. Kita cukupkan. Pun kadang-kadang tak baca kitab pun kadang-kadang. Ada kitab, ambil tajuk je. Ambil pekoh, ambil tajuk je. Tak ambil kitab. Sebab apa? Nah kitab tu banyak bahas sunat-sunat. Hala-hala tu bukan fardu ain. Di mana nak kata tadinya kita nak ambil kitab yang betul-betul ngam-ngam. Fardu ain semata-mata. Kita ambil kitab Parti Parida kecil. Ni panjang fardu kifayah dah ni. Tapi fardu ni bukan sunat, cuma fardu kifayah. Mana kalau kita belajar ilmu fardu bukan belajar ilmu sunat. Cuma bagi peringkat permulaan, sebelum belajar ilmu fardu kena fokus ilmu fardu ain dahulu, bukan fardu kifayah. Tapi dalam Parti Parida ni sebagian besarnya fardu ain lah. Ada sedikit je lah hak fardu kifayah. Macam sebut tadilah, kita nak ambil kitab yang ngam-ngam cukup-cukup fardu ain, tak lebih tak kurang, payah sikit nak jumpa. Itu penting pada orang mengajar. Kalau kitab tu kecil sangat, tak cukup fardu ain, orang mengajar lah kena mencukupkan. Kalau kitab tu besar sedikit macam Parti Parida, di dalam tu ada hak fardu kifayah, orang mengajar lah kena beritahu ini fardu kifayah. Mana kalau tak boleh nak faham lagi pun tak apa. Lepas daripada tu tak ambil usaha lah, malah pun tak apa sebab fardu kifayah. Gitu je lah. Cuma kita jangan menekan sangat lah. Duk menekan hak fardu kifayah. Macam saya sebut sebelum ni lah. Ajar orang tua. Suruh tu ngapan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Minggu depan kalau mari tak boleh lagi nak ngapal, saya tak mau halih. Tu bukan fardu ain. Yang dia tekan orang tua tu apa? Lelah orang tua tu. Seminggu tak masuk orang kali. Tu mikir nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tu tak bicara ta'alluq lagi tu. Dia suka orang tu ngapa? Mari minggu depan tak ingat juga, tak mau halih. Allah, fokus fardu ain lah. Fokus fardu ain. Tak kena pula gitu. Tak kerti nak letak keutamaan. Cuma kita bila baca kitab, walaupun tu mendalami bukan fardu ain, kita kena ambil lah kitab. Dia kena ambil kitab, kena ceritalah juga. Cuma dalam cerita tu, kita kena cerita hak ni, hak fardu ain, kena faham molek ni. Hak ni fardu kifayah, ambil faham molek juga. Tapi kalau tak boleh, adakah kita kena cari guru lain pula? Tak apalah. Tapi kalau fardu ain, contoh bab qada qadah, asas-asas tu, kalau kita tak faham mana-mana kelas, kita wajib kena cari kelas lain. Kita tak boleh nak turut fardu ain ni dengan satu ustaz, wajib cari ustaz lain kalau fardu ain. Kalau fardu kifayah tak boleh nak turut lagi pun tak apa. Tak mau cari kitab lain pun tak apa. Tak mau cari ustaz lain pun tak apa, sebab fardu kifayah. Gitulah ceritanya. Tapi kalau fardu ain, contoh pembicaraan kudrah dan iradah, hak bab qada dan qada, hak tu rukun iman tu. Hak tu rukun iman. Tak boleh nak turut. Ada turut kitab, ada turut cara orang mengajar ke, wajib kena cari kelas lain. Dah lepas tu, dah lepas kita je. Pada ni. Tapi apa-apa tu tak apalah. Mana kalau kita dengar lain kali pula, kok tu terlekat sikit gitu je lah. Ni hak bab ta'alluq. Bab ta'alluq. Kalau ta'alluq samak basar, tanzih qadim, suluhi qadim, nanti mudah kita cerita samak basar. Kalam dia payah sikit sebab kalam di sini ada dua pandangan.
Satu pandangan, satu takluk je kalam. Tanjizi qadim sahaja. Termasuk kalam yang menunjuk atas suruhan dan larangan. Sebab tak syarat ada yang disuruh dan tak syarat ada yang larang. Satu takluk itu pandangan yang muktamad. Dalil kalam dengan firman. Di muka surat sebelah, dalil kalam yang akli. Dia bagi dua dalil kalam. Satu dalil kalam dengan firman. Dalil kalam dengan ayat Al-Quran lah. Itu dalil naqliyun. Yang kedua di surat yang sebelah tu, dalil kalam yang aqliyun. Dia bagi dua dalil bagi sifat kalam. Dalil firman satu, dalil akal satu. Wallahu a'lam. Kita kitab Hidayatus Salikin pun masih lagi di tajuk tauhid juga. Jadi kita dua kitab tauhid belaka. Bukan kitab tauhid ni, kitab kedua ni. Cuma kitab Hidayatus Salikin ni tauhid, bicara bab yang pertama, bab yang kedua masuk fiqh. Dalam kitab Hidayatus Salikin, adab-adab tu lah. Adab istinja, adab wudu, adab tayamum, adab mandi wajib. Dia dalam Hidayatus Salikin fiqh dia sebut dengan adab. Sebab adab ni merangkumi hak rukun, adab ni merangkumi hak sunat. Sebab adab ni al-khisalul mahmudah, perkara-perkara yang elok. Termasuk hak wajib dan termasuk hak sunat. Itu dalam hak bahagian fiqh. Kemudian habis bab bahagian fiqh, dia masuk pula bab bahagian tasawuf. Tapi sekarang ni di permulaan bab yang pertama, al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama pada menyatakan pegangan. Jadi dia mulai dengan bab kita masih lagi di tajuk pegangan. Kalau hak nipi Hidayatus Salikin muka surat 9. Muka surat 9 kalau nipi baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun sifat yang jaiz, sifat yang harus. Adapun yang jaiz, adapun sifat yang jaiz, artinya erti jaiz harus pada hak Allah Ta'ala, maka iaitu berbuat mumkinun. Allah buat perkara mumkinun tu harus, atau meninggalkan berbuatnya, berbuat mumkinun. Yakni apa maksud berbuat mumkinun atau meninggalkan berbuat dia, berbuat mumkinun, yakni harus diperbuatnya, diperbuat oleh Allah Ta'ala akan mumkinun, dan harus tiada diperbuatnya, tiada buat Allah akan dia akan mumkinun, akan mumkinun. Maka tiadalah wajib atasnya, atas Allah berbuat dia, berbuat mumkinun, dan meninggalkan dia, meninggalkan berbuat akan mumkinun. Jadi berkaitan dengan sifat Allah, dia ada 3 sifat yang wajib pada akal, pada Allah Ta'ala, sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala, dan sifat yang harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma pembicaraan sifat yang harus ni, pembicaraan sifat yang harus Allah mengada, dan harus Allah tidak mengada, akan mumkinun. Ni pun istilah ilmu. Dia sebut sama dah tu mumkinun, mumkinat. Ta'alluq qudrah iradah adalah kepada mumkinun, mumkinat. Mumkinun satu, mumkinat banyak, jamak. Mumkinun ni perkara yang harus ada, harus tiada. Mumkinun ni selain daripada perkara wajib, zat dan sifat Allah, selain daripada perkara mustahil, anak dan isteri Allah. Itu mumkinun. Mumkinun ni perkara harus lah. Kita ni lah makhluk ni harus ada, harus tiada. Jadi Allah mengada akan mumkinun, Allah tidak mengadakan akan mumkinun, harus pada akal.
Kekuasaan Allah. Allah mengada, akal boleh terima. Allah meniada, akal boleh terima. Itu harus pada akal tu. Mana ni? Itu harus pada akal mumkinun, mengada meniada. Adapun zat Allah tu ada sedia kala. Adapun anak isteri Allah tu mustahil nak ada sama sekali, tu kan mumkinun. Hak mumkinun selain daripada yang wajib dan selain daripada yang mustahil. Harus pada akal Allah mengada dan harus pada akal Allah tidak mengada. Harus pada akal mengada, harus pada akal tidak mengada. Kemudian cerita ni bak akal semata-mata ni. Ni cerita bak akal semata-mata. Kita dok tilik kepada hak kata taksis iradah tu lah. Tak tilik kepada iradah dan ilmu. Tilik semata-mata mumkinun ni ialah boleh ada, boleh tiada. Allah mengada, akal boleh terima. Allah tidak mengada, akal boleh tilik situ. Kalau kita tilik, kita pandang dari sudut semua perkara telah ditaksiskan oleh iradat pada azal. Kalau tilik situ, tak ada harus mengada, harus meniadanya. Kalau tilik situ, kalau Allah menentukan taksis iradah pada azal akan ada, mengada tu jatuh wajib lah. Sebab kalau taksis iradah menentukan ada, sampai masa kudrah tidak mengadakan, mustahil begitu, wajib mengada. Kalau taksis iradah menentukan pada azal akan tiada, maka tiada tu wajib, bukan jadi harus dah. Harus ni tilik pada asal perkara, tak tilik kepada taksis iradah. Taksis iradah tadilah, taksis iradah pada azal. Ni satu perkara juga ni. Dia gini, dia kira-kira kalau kepada wakil yang sebenar-benar tak ada dah harus-harus ni, sama ada wajib Allah Ta'ala perbuat ataupun Allah Ta'ala tidak perbuat. Kalau kepada wakil yang sebenar, diri perkara sebenar-benar tak ada harus-harus ni. Sebab apa? Sebab semua perkara telah ditaksiskan oleh iradah pada azal. Iradah menentu ada, wajiblah ada. Iradah menentukan tiada, wajiblah tiada. Harus-harus kat mana? Harus ni kepada asal, tak kira kepada taksis iradah. Walaupun hakiki tak ada harus ni. Mana ni? Dia ulama datangkan sifat harus ni, dia ada elah, ada kerana dia. Harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada akan mumkinun. Dia ada dua elah, dua kerana. Yang pertama, untuk menyempurnakan istighna. Untuk menyempurnakan istighna terkait Allah daripada yang lain daripada Allah. Kan istighna iftikar kan. Sifat ketuhanan ni sifat istighna, sifat iftikar. Istighna terkait Allah, lepas Allah daripada yang lain. Iftikar sekalian yang lain berkehendak kepada Allah. Itu istighna iftikar. Jadi tak akan sempurna istighna terkait Allah lepas Allah daripada segala-gala, melainkan kena datangkan sifat harus. Harus Allah mengada, harus Allah meniada. Hak dia belaka. Allah lepas daripada segala-galanya. Allah tidak terikat dengan apa-apa. Nak tunjuk situ. Ada ni. Dia nak bagi sempurna istighna, didatangkan harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Sebab apa jadi gitu? Sebab Allah istighna, Allah lepas daripada segala-gala. Kalau jadi wajib terikat pula Allah nak istighna ke mana? Lepas tu didatangkan sifat harus. Walaupun pada hakiki wakil tak ada dah harus-harus ni. Satu laginya didatangkan sifat harus ni kerana nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada perkara mumkinun yang Allah wajib buat. Allah wajib buat. Mana Allah wajib buat? Perkara mumkinun yang salah dan aslah dia panggil. Perkara mumkinun yang elok
dan yang terlebih elok. Mungkinun mana? Contohnya elok, ada makanan. Contoh mana yang terlebih elok? Makanan mewah. Jadi ada makanan ni Tuhan wajib buat makanan ke manusia sebab manusia Tuhan buat kan. Ni Mu'tazilah. Wajib buat solat, buat perkara elok kepada manusia. Hak Allah Ta'ala buat ni, mana perkara elok? Buat makanan lah kepada manusia ni wajib, Mu'tazilah kata. Nak tolak ni ahli sunnah kata harus Allah mengada, harus Allah meniada. Allah nak mengadakan makanan, harus bagi Allah. Allah nak menyediakan makanan, harus bagi Allah. Nak tolak tu lah. Ada ni. Jadi dah, lah manusia kan Tuhan buat kan. Jadi bekal untuk manusia ni wajiblah Tuhan sediakan. Dah Tuhan buat. Dia buat Tuhan ni macam manusia lah, macam kita. Kita kan dah duduk bela binatang tu, wajiblah sediakan bekal. Ke mana? Hak bela binatang tu kan. Hak bela ni. Hak bela binatang ni ada rebang lah. Hak bela binatang. Hak lepas tu dia panggil bela tu. Hak tu habis rumah orang menjadi rebang ayam dia. Hak tu bukan bela tu. Hak tu bukan bela. Hak tu dia panggil tuang dia tu bela. Pada tuang bela tahu tak? Pada bela. Bukan bela pelihara tu. Dia pelihara ayam, dia kata. Dia bela ayam, pelihara ayam. Tapi tuang tu apa? Bela. Bengong. Bela budak ni, faham tak? Dah pada bela. Dia bunyi lain tu. Tak ni sebut bela ayam. Dengan makna pelihara ni. Ternak ayam lah tau. Bela ayam. Tapi ada juga orang ni bela lah dia ni. Faham tak? Bela. Bengong. Bela. Jadi bela. Tak tahu apa tu bela dia tu. Jadi orang hok jenis tak ada rebang ni bukan dia bela ayam, dia ternak ayam, dia tu dia bela, bengong. Rumah orang jadi rebang ayam dia, bukan dia gitu. Atas kereta orang pun tempat ayam dia duduk. Allah. Ni tuang bela ni orang panggil ni. Kena. Yang main ni dosa dengan anak Adam ni. Bukan kita buat, ayam buat. Tahu kan ayam berdosa kau, siapa kata ayam berdosa? Kamu tu berdosa. Sebab kamu bela bengong. Jangan punah kereta orang tu, cala tu. Nak pergi mana? Nak pergi apa? Polis. Polis kata hok ke apa? Polis tu kilak. Tu belum lagi hok dicakar dalam. Hok dicakar dalam polis tak jadi dah. Lepas tu siapa nak kena pergi bayar polis? Tuan ayam tu lah, takkan dosa ayam pula pergi bayar. Ni kata bela ayam, tuang bela. Hak jenis bela lembu pula, tuang jadi lembu. Orang marah dia, orang kita nak marah. Bukan bela lembu, tuang tu lembu dia kata. Tak erti ke apa satu, tak ada hukum ni. Tarik penuh tengah jalan. Orang pijak kereta orang, karat kereta orang. Tu harta benda orang belaka tu, dosa dengan anak Adam belaka tu. Jadi tuang jadi macam lembu. Dia sungguh perkara ni jaga. Kita menyakiti orang ni bukan hanya dengan perbuatan kita tu, dengan barang kita tu. Tu barang kita tu. Hak kita jangan menyakiti orang. Barang kita ni ayam ke? Barang kita ni ranting kayu ke? Tu barang kita. Ranting kayu tu pokok kita, barang kita. Jangan menyakiti orang. Dia kata ayam tak ada salah. Pokok mana tak ada salah. Tuang dia tu, tuang barang tu. Ni ranting masuk kawasan orang. Lepas tu kering luruh, pergi kutip lah. Tuang dia tu kena pergi kutip. Ya ni. Ni jaga bab hubungan sesama manusia. Tidak masyaallah kitanya. Naik atas rumah orang ayam, naik atas sofa, naik atas kapek. Nak kira mana? Tuang ayam hak tak bela tu lah. Hak cerdik sikit kalau tuang ayam hak bela dah heran. Ada duli je. Jadi hak bela pelihara ternak ayam ni ada rebang. Tu buat ternak ayam. Bila kita bela ayam, wajiblah kita sediakan bekal. Betul sungguh lu kita.
Mu'tazilah sama jugalah Tuhan. Tuhan buat manusia, Tuhan wajiblah sediakan makanan untuk manusia. Bila tak ukur wajib Mu'tazilah. Dah Tuhan buat kan? Manusia Tuhan buat, lepas tu Tuhan nak biarkan manusia lapar. Wajib Tuhan buat makanan. Tu salah. Wajib Tuhan buat makanan hak lebih elok, tak mewah. Aslah wajib dia kata. Kita di sana harus. Hak dia nak beri makanan, berilah makanan. Dok hak Tuhan belakang harus pada akal. Ini kita ahli sunnah. Dan macam mana pula dengan hak tempat kebuluran? Hak tak ada makanan, dah kata Tuhan wajib. Ni wajib buat perkara baik, sediakan makanan contoh sebagai kepada manusia. Tu hak negara-negara hak kebuluran. Tu Tuhan tak buat kebuluran tu, dia buat sendiri. Dia ke mana pula? Dah dia berperang. Bila dia berperang, jadi tak ada makanan, kebuluran. Maka berperang perkara buruk, perkara bukan qada Tuhan. Mu'tazilah hak baik ya Tuhannya. Dia tu pula. Sekarang berperang contohnya, akhirnya huru-hara. Bila huru-hara tak ada makanan. Bila berperang kena lari. Kena hijrah. Lari hijrah, akhirnya tak ada makanan. Dah kata wajib Tuhan buat baik. Contohnya Tuhan buat makanan. Hak tu dia kebulu, bukan Tuhan buat kebulu tu. Lepas tu dia buat sebab dia berperang. Berperang, berbunuh-bunuhan sama sendiri. Perkara buruk, perkara jahat. Mu'tazilah, perkara buruk, perkara jahat Allah tidak menentukan. Allah hanya menentukan perkara baik saja. Tu digi Mu'tazilah ni. Hak baik wajib Tuhan buat kepada orang. Makanan contohnya. Kebulu itu perkara buruk, itu bukan qada Tuhan, itu perbuatan dia sendiri. Kenapa dia kebulu orang? Kenapa keluarga dia cukup makan? Dah, dia malah. Dia malah. Seseorang tu malah. Bila seseorang tu malah, akhirnya keluarga, anak-anak tak cukup makanan. Ni dia buat sendiri. Sebab malah dia tu bukan qada Tuhan, sebab itu benda buruk. Itu Mu'tazilah. Mana dengan kita di sunnah ni, dia bercanggah semua. Dia bercanggah semua. Dia bercanggah daripada umbi lagi dah. Kita ahli sunnahnya, baik, jahat, buruk ke apa ke, qada Tuhan belaka. Ya dak. Baik ya Tuhan. Jahat, buruk bukan Tuhan. Dia canggah situ dah. Hak di rukun iman tu dia canggah dah. Jadi daripada keburukan seseorang jadi pemalah, itu keburukan seseorang, bukan qada Allah. Jadi tak cukup makan, bukan Allah yang buat, dia yang buat sendiri sebab dia malah. Ni. Kemudian orang hak rajin tu barulah qada Allah. Bila rajin, Allah wajiblah kena sediakan makanan. Baik tu sediakan makanan tu perkara baik. Allah buat manusia kan, buatlah makanan sekali. Mari kau tu. Jadi oleh kerana ahli Mu'tazilah ni wajib Tuhan buat baik, jadi ahli sunnah pun letak harus. Sebab apa? Allah Ta'ala kuasa. Barang Allah Ta'ala kena, Allah Ta'ala buatlah baik ataupun buruk. Harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ni kita hanya bicara semata-mata hukum akal sahaja. Hukum akal pun dalam kitab Pati Paridah dia dak hurah panjang. Dalam kitab Al-Misbahul Munir ada. Hukum akal ni ada dua pula. Hukum akal zati, hukum akal aridi. Ni fardu kifayah belaka ni. Faham tak ni? Sebab mumkinun ni termasuk qiyamah. Qiyamah pun mumkinun. Dihancurkan dunia. Itu perkara yang akal boleh terima berlaku, akal boleh terima tidak berlaku. Ni faham tak ni? Dunia dihancurkan, ditiadakan oleh Allah. Ada tiada akal boleh terima belaka. Dunia diadakan oleh Allah, akal boleh terima. Dunia dihancurkan Allah, ditiadakan Allah, akal boleh terima. Ini mumkinun dia panggil.
Jadi qiyamah ni termasuk dalam perkara yang harus pada akal berlaku, masuk dalam mumkinun. Ini kepada kekuasaan Allah hukum akal ni. Kalau tilik kepada taksis iradah dengan ilmu Allah, sebagaimana Quran royak lah. Kita taksis iradah, kita tak tahu, malaikat pun tak tahu. Ketentuan Allah ni kiamat ke tidak, kita tak tahu. Tapi apa yang disebut dalam Al-Quran pastilah selaras dengan ketentuan. Al-Quran sebut macam mana? Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat akan berlaku, tiada ragu. Jadi kita tahulah bahawa taksis iradah dunia akan dihancurkan. Dah kata tadi taksis iradah pada azal, malaikat pun tak tahu. Memang ya sungguh, sebenarnya gitulah. Dah Quran royak kiamat akan berlaku. Maka tahulah kitanya taksis iradah pada azal menentukan dunia akan kiamat. Dan taksis iradah juga telah menentukan bilakah kiamat. Tapi oleh kerana Quran tidak beritahu bilakah kiamat, maka kita tak tahulah taksis iradah bilakah kiamat. Quran hanya beritahu kiamat akan berlaku. Maka kiamat akan berlaku. Kalau kita taksis iradah tak tahu juga. Dan Quran cerita akan berlaku, pastilah taksis iradah menentukan akan berlaku. Tapi taksis iradah pun menentukan bila akan berlaku. Tetapi oleh kerana Al-Quran tidak sebut bila, maka jadi ghaib lah. Taksis iradah tetap dah bila. Ilmu tahu dah bila. Tapi oleh kerana Quran tidak beritahu, hadis tidak beritahu, tak tahu lagi kitanya. Tapi kiamat jadi tahu akan berlaku kiamat kerana Quran yang beritahu. Ada ni. Jadi sekarang ni apabila Quran beritahu akan berlaku kiamat dan akan berlaku kiamat ni, inilah taksis iradah yang bertepat, yang muafakah dengan ilmu Allah. Kalau tilik kepada Quran beritahu, akal boleh terima tak? Hak Quran kata jadi bohong, jadi tak berlaku, akal boleh terima ke tak? Tak boleh terima. Maka boleh tilik pada Al-Quran, wajib pada akal kiamat akan berlaku. Tapi dia panggil wajib aridi. Bukan hukum zati, bukan. Macam mana? Dia kita belajar fardu ain hak mudah-mudah tu senang lah. Kita kena belajar juga hak payah-payah. Hak fardu kifayah tu lah. Nak beza antara hak hukum akal hak asal, hak zati dengan hukum akal aridi. Saya pernah sebut cerita ni. Dia mari ceramah pada satu tempat sebagai mukaddimah lah, kitab tak bawa lagi. Kitab tu akan bincang kemudian. Dia tanya orang kampung, Qiyamah. Saya nak tanya sini orang kampung ni, qiyamah. Dari segi hukum akal, wajib qiyamah, harus mustahil qiyamah, harus qiyamah. Pada akal. Ni bukan pada syarak ni, pada akal dia kata. Pada akal. Duduk tangga mana? Wajib pada akal. Mustahil pada akal. Harus pada akal. Mana ni? Qiyamah ni. Dah qiyamah ni rukun iman kan? Qiyamah ni. Jawab wajib belaka. Tu wajib syarak pegangan, ditanya hukum akal, wajib belaka. Ada seorang tu hok jaga surau tu lah. Dia ustaz. Ustaz jemputan ni, berat orang surau ni, macam mana pegangan ni, hukum akal pun tak pandai, dia pukul lalu. Kata tak kena gitu. Dia orang ni cuma tak nak beza hukum akal dengan hukum syarak je. Dari segi hukum akal, kiamah ke tak kiamah ke, Tuhan kuasa berlaku, akal boleh terima berlaku, akal boleh terima tak berlaku. Dia panggil harus pada akal, tapi harus akal zati. Tapi kalau tilik Quran beritahu kiamat akan berlaku, kita tilik Quran beritahu ni kiamat akan berlaku, kita tilik akal. Akal boleh terima tak Quran beritahu tak berlaku? Tak boleh terima. Hak Quran beritahu wajib berlaku, sebab mustahil Quran bohong.
Apabila Quran beritahu kiamat akan berlaku, wajib berlaku kiamat, wajib akal aridi dia panggil. Tu hak hukum akal yang kedua pula. Hak kata harus akal ni hak zati, tak tilik pada Quran lah, tilik pada kekuasaan Allah. Dunia hak Tuhan buat ni harus pada akal. Tuhan hancurkan harus pada akal. Tuhan kekalkan harus pada akal. Boleh terima belaka. Dia panggil harus pada akal, tapi hak zati, hak asal. Tilik pada Quran beritahu tak ada dah lah. Akal tak boleh nak terima dah. Kalau Quran beritahu tak berlaku, mustahil. Quran jadi bercanggah pula. Dia panggil wajib qiyamah. Kerana Quran beritahu, dia panggil wajib akal aridi. Hak kita duk pegang rukuk iman tu wajib syarak. Tu pegangan. Kan kita ada 3 kan. Hukum akal, hukum adah, hukum syarak. Hukum akal, hukum adah, hukum syarak. Dalam Hidayatul Sakin tak ada lah. Dalam kitab Pati Paridah pun tak ada. Pati Paridah hanya hukum akal sekara jauh hari. Hukum adah pun tak ada dalam Pati Paridah. Hukum syarak pun rekah je Pati Paridah ni. Dan kita Al-Misbahul Munir. Hukum akal, hukum syarak, hukum adah, dan juga hukum akal hak aridi tu. Ada yang kita Al-Misbahul Munir. Kita cek lah ke tu sebenarnya. Al-Misbahul Munir dengan Faridatul Faraid, rumusan pula jadi Pati Paridah. Inilah kita asas hak permulaan. Tapi nak kita Al-Misbahul Munir dia panjang. Hukum akal 3 perkara, wajib, mustahil, haruh. Hukum adah 3 perkara, wajib, mustahil, haruh, ada belaka dalam tu. Kalau kita Pati Paridah ni tak ada. Hukum akal saja. Hukum syarak pun rekah saja dalam kitab Pati Paridah ni. Jadi kita bicara kata harus pada akal ni, harus akal hak zati. Allah mengada dan Allah tiada mengadakan akan mumkinun. Tiada wajib bagi Allah mengadakan mumkinun, dan tiada wajib bagi Allah meninggalkan meniada akan mumkinun. Bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul itu 3 perkara, 3 sifat. Mana 3? Pertama sidik, artinya benar. Kedua amanah, artinya kepercayaan. Ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Mananya fatanah? Fatanah pula duduk mana? Ni sama dengan kitab Hidayatus Sibyan. Sidik, amanah dan tabligh. Fatanahnya, fatanah ni setengah ulama letak di bawah tabligh. Apabila Rasul menyampaikan, pasti yang menyampaikan itu fatanah, cerdik. Kalau tak fatanah, macam mana nak menyampaikan? Contohnya Nabi, macam mana nak menyampaikan pada puak Kafir Quraisy? Puak Kafir Quraisy ni, Mekah ni, kita kira negara yang tidak bertamadun. Hak bertamadun tu sebelah Palestin tu. Hak bertamadun. Sebab apa? Sebab Rasul belah nu sama. Pada ni. Hak Bani Israel belah nu sama. Pas Rasul. Hak Bani Ismail ni tak ada. Mekah ni tak ada. Ni. 1000 tahun ni tak ada Rasul ni. Pada ni. Sebab itulah puak Mekah ni puak jahiliyah dia panggil. Puak yang tidak ada pelajaran. Puak Palestin tu puak orang cerdik-cerdik lah. Puak-puak Bani Israel. Orang cerdik-cerdik pula dia tu. Hak negara yang bertamadun pada masa itu. Jadi macam mana Nabi nak menyampaikan agama kepada puak jahiliyah yang putus agama 1000 tahun dah ni? Kalau tidak bersifat dengan fatanah. Dia fatanah, dia masuk di bawah tabligh. Tapi kita tak jumpalah hak 3 ni. Kita jumpa 4 sama. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kalau jumpa 3, pengong lalu kita ni. Mana apa ni, kita tak ngaji banyak lah tu. Kalau ngaji banyak, jumpalah. Sifat Rasul 4, sifat Rasul 3, sifat Allah 20, sifat Allah 13. Tengok tu kan. Kita ingatkan ngaji banyak dah, pandai dah. Banyak kitab dah kita kata. Kena-kena tak pernah kita jumpa kitab sifat Rasulnya 3. Sidik, amanah dan tabligh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.